Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas kita baca tentang usaha Nabi SAW mencari pemimpin-pemimpin kabilah Arab yang bersedia untuk masuk Islam dan bersedia untuk berjuang mempertahankan Islam dan menegakkan Islam menjadi suatu kerajaan yang memerintah. Hari ini kita sambut tahun Hijrah. Hijrah peristiwa yang penting dalam Islam, sehingga dengan cadangan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, supaya hijrah menjadi tahun kepada umat Islam, menunjukkan pentingnya hijrah ini. Banyak umat zaman dulu memilih tahun mereka berdasarkan kepada kelahiran pemimpin-pemimpin mereka. Orang Kristian ambil tarikh lahir Nabi Isa, walaupun tak betul, direka lah. Nabi Isa dilahirkan pada musim panas di Palestin, musim pohon berbuah, rutaban janiyah. Quran sebut rutaban janiyah. Wah, khema dia buah di musim panas, bulan 6, bulan 5, bulan 6 baru ada rutab. Orang putih buat hari Christmas, buat 1 Januari. Itu tak betul, ikut padamu lah. Nak buat mana-mana pun ikut suka, tarikh lahir pun ikut suka. Itu dah tak betul dalam agama Kristian. Kita kena sedar. Kita orang Islam mengambil tahun kita dengan peristiwa hijrah. Hijrah sangat besar maknanya, kerana titik tolak perjuangan Islam ke seluruh dunia. Nabi kita Muhammad SAW maju dalam perjuangan, tidak menyerah kalah. Setelah dihentam di Mekah, dihentam di Taif sampai berdarah, Nabi terus lebih kuat lagi berdakwah. Bukan saja mengajak orang masuk Islam, bahkan mengajak kabilah masuk Islam, dan bersedia berjuang mempertahankan Islam dengan harta, nyawa, keluarga, semua yang diberi oleh Allah Ta'ala untuk memperjuangkan Islam. Ini hijrah. Minggu lepas kita baca bila Nabi bertemu dengan Bani Amir, Bani Hanifah, Bani Kilab. Semua kabilah-kabilah ni takut menolak untuk menerima Islam, tolak Islam daripada awal. Bani Syaiban menerima Islam, tapi takut pada kuasa besar dunia. Nabi kata orang yang sanggup dengan aku ni mesti sanggup menghadapi musuh yang datang dari seluruh pelosok dunia. Kalau tak sanggup, tak boleh ikut aku. Tetapi tak apalah, mau tunggulah. Akan tiba masanya Islam akan menang. Dan Nabi mencari-cari. Selepas itu Rasulullah SAW bertemu dengan Aus dan Khazraj yang menerima Islam dan bersedia untuk mempertahankan Islam dan Rasulullah SAW, dan bersedia untuk menghadapi seluruh penjuru alam seperti yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan bincang perkara ini secara detail. Akhirnya bertemu Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ini dua kabilah yang tinggal di Madinah. Mereka dua kabilah yang tinggal di Madinah. Di Madinah juga ramai orang Yahudi datang berhimpun, kerana mereka baca dalam kitab mereka akan zahir Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan berhijrah, dan mereka berikrar dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Bila zahir Nabi akhir zaman ni akan beriman dan berjuang bersama dengan Nabi akhir zaman. Ini janji orang Yahudi. Akhirnya mereka bertemu dengan Madinah, Yathrib. Mereka dapati di Yathrib ini ada tanda-tanda keberkatan. Orang pergi Madinah tahulah bagaimana
Bumi Madinah ni sangat subur. Di tengah padang pasir yang kering di keliling dia. Ini menakjubkan. Kita tengok tempat kita ni bagaimana pulau yang dikelilingi oleh air masin keliling. Datang pulau tu ada air tawar. Ada air tawar. Itu contoh hak kita tengok. Hak negeri Arab ni, Madinah, pulau di tengah padang pasir yang kering. Buminya subur. Tanamannya subur. Pohon khema, sayur-sayur. Lama letak benih. Tak payah baju. Ini suburnya tanah Madinah ini. Kesuburan dia. Dan hari ini ada penemuan. Mereka yang nak baiki Masjid Madinah. Mereka gali. Temu di bawah Masjid Madinah itu aliran sungai. Sungai ada bawah Madinah ini. Ini antara benda yang menakjubkan. Kalau di Mekah ada telaga Zam-Zam, di Madinah ada sungai di bawah dia. Tanah dia subur. Ini di tengah padang pasir. Dan orang Yahudi mendapati di sini tanda tempat hijrah Nabi akhir zaman. Lalu mereka berhimpun di situ. Ulama-ulama mereka mengajar, bersyarah, berceramah, bersyair, menunggu kedatangan Nabi akhir zaman. Di mana Aus dan Khazraj, dua kabilah Arab yang tinggal di Madinah ini bergaul dengan orang Yahudi. Mendengar ulama-ulama Yahudi menceritakan zahir Nabi akhir zaman. Tiba-tiba Aus dan Khazraj masuk Islam. Ustaz-ustaz hak cerita Islam ni tak ikut Islam pula. Jadi begitu. Ustaz-ustaz ni ahli kitab lah. Ahli kitab yang tahu kitab. Lawan Islam. Kita akan baca ceritanya. Belum nak bertemu Aus dan Khazraj ini, Nabi bertemu dengan orang-orang dia. Orang-orang yang beriman selain dari penduduk Mekah. Di samping mengajak kabilah-kabilah Arab kepada Islam. Rasulullah SAW mengajak juga orang-orang perseorangan yang ditemuinya di musim haji. Ada di antara mereka yang menerima Islam dengan beriman kepada segala ajarannya. Di antara mereka ialah Suwaid bin Samit, bukan Samad, Samit. Itu salah hijau, banyak salah hijau ni. Ini penyakit tulis awam Ming. Jadi daripada huruf Arab pindah pada huruf Ming. Jadi banyaklah kesilapan-kesilapannya. Samit, Suwaid bin Samit. Jadi ibadat haji ini ibadat yang ditunaikan sejak Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah. Orang-orang Arab menunaikan haji walaupun Ibrahim sudah tidak ada, walaupun mereka menyembah berhala, mereka minum arak, mereka kafir, musyrikin, tapi haji tak tinggal. Tetap buat haji, kafir-kafir, haji tak tinggal. Ini orang Arab. Musim haji mereka berhimpun di Mekah. Maka Nabi SAW mengambil peluang bertemu dengan orang-orang luar Mekah yang datang mengerjakan haji. Di antara orang yang ditemui ialah Suwaid bin Samit. Beliau ialah seorang penyair yang tinggal di Yathrib, orang Madinah dia. Bertemu dengan orang dulu, bukan kabilah dia, orang. Suwaid bin Samit ialah seorang yang tinggal di Yathrib, dia seorang penyair. Kerana zaman itu zaman berbangga dengan penyair dan ahli pidato. Menjadi kebanggaan orang Arab. Orang yang pandai bersyarah, yang pandai bersyair, orang yang dianggap tinggi kedudukannya. Beliau terkenal sebagai seorang yang baik dan berakhlak luhur. Beliau datang ke Mekah kerana menunaikan haji dan umrah. Rasulullah SAW mengajak kepada Islam. Lalu ia berkata, mudah-mudahan apa yang ada padamu sama seperti yang ada padaku, dia kata. Nabi ajak dia masuk Islam. Dia kata, katut serupa aku. Ajaran aku percaya ni, hak mu ajak ni serupa. Rasulullah SAW bersabda, apakah yang ada padamu? Mu bawa ajaran apa? Ia menjawab, hikmat Luqman. Hikmat Luqman. Dalam Quran ada surah Luqman. Luqman ialah seorang yang saleh, bukan Nabi. Mengikut kaum yang asal. Ada ulama kata Nabi, dia bukan Nabi.
seorang yang soleh, yang baik, yang bijak, akalnya bergenas. Luqman ni ada surah Luqman, surah Luqman. Dia menjawab hikmah Luqman. Rasulullah SAW bersabda, sila kemukakan. Apa dia? Lalu ia mengemukakan pada Rasulullah SAW. Dia pun baca kata-kata hikmah Luqman. Rasulullah SAW bersabda, perkataan itu baik, kata Nabi, dan yang ada padaku lebih baik daripadanya. Nabi kata, hak sebut tu molek dah, tapi hak ada pada aku ni molek lagi. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku, Allah menurunkan Quran padaku, ia adalah petunjuk dan cahaya. Lalu Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan mengajaknya kepada Islam. Nabi baca Quran, yang diwahyukan, yang sekadar yang beberapa ayat yang diwahyukan di masa itu. Beliau terus menganut Islam, dia terus masuk Islam dan berkata, sesungguhnya kata-kata itu sangat baik, kata dia. Setelah beberapa lama ia pulang ke Madinah, dia balik ke Madinah, tiba-tiba dia terbunuh di dalam peperangan Bu'as. Perang Bu'as, perang di antara Aus dan Khazraj. Dia terlibat dalam perang ni, mati dalam perang ni. Beliau masuk Islam di awal tahun yang ke-11 selepas kenabian. Dia masuk Islam dan mati di medan perang, perang kabilah dengan kabilah. Belum Nabi hijrah lagi. Ini seorang yang penting. Yang kedua, Iyas bin Mu'az. Tokoh yang kedua nama Iyas bin Mu'az. Beliau masih terlalu muda. Dia ni seorang yang sangat muda. Muda sangat. Mungkin belasan tahun. Tak sampai 20 atau 20. Dan tinggal di Yathrib. Dia orang Madinah juga. Beliau menyertai rombongan kabilah, iaitu Aus, untuk meminta pertolongan Quraisy bagi menghadapi Khazraj. Aus dan Khazraj ni berperang di Madinah. Kita baca dalam tafsir minggu lepas, sebahagian Yahudi sokong Aus, sebahagian Yahudi sokong Khazraj. Jadi puak-puak Aus ni datang ke Mekah untuk minta bantuan pemimpin Mekah untuk berperang dengan Khazraj. Mereka datang sebelum berlakunya peperangan Bu'as di awal tahun ke-11 selepas kenabian, yakni ketika memuncaknya permusuhan di antara dua kabilah itu. Apabila Nabi SAW mengetahui kedatangan mereka, bila Nabi tahu puak-puak ni mari ke Mekah, bagi dia terus mengunjungi mereka dan berkata, aku adalah Rasulullah yang dibangkitkan kepada hamba-hambanya. Aku mengajak mereka menyembah Allah sahaja, dan janganlah mereka menyengutuinya dengan sesuatu yang lain. Allah telah menurunkan kepada kitab Al-Quran. Nabi kata kepada puak-puak ni, aku ni dilantik menjadi Rasul, mengajak pada agama Tauhid. Tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan Allah wahyukan padaku Quran. Kemudian dibaca kepada mereka beberapa ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam. Tiba-tiba Iyas bin Mu'az berkata, Iyas, pemuda yang ikut rombongan ini berkata, kaumku, demi Allah, apa yang dibawa ini lebih baik dari tujuan kita datang ke sini. Iyas kata, apa yang Muhammad ajak ni lebih baik pada tujuan kita datang ajak perang ni. Lebih baik lagi. Baik kita pakai ni lah. Lupa dah cerita nak ajak perang ni. Lalu seorang yang bernama Abu Hisar, Anas bin Rafi', yang menyertai rombongan Aus itu, mengambil tanah dan melontar ke muka Iyas. Saya berkata, jangan campur urusan kami. Tujuan kami datang bukan untuk ini. Dia orang muda. Orang tua ni ambil tanah, tua atas muka. Kita mari berunding nak ajak bantuan untuk berperang, bukan? Bukan mari tujuan nak dengar hak pesara ni. Dia lontar tanah ke muka Iyas. Iyas terdiam. Iyas diam. Oleh kerana orang tua. Orang tua dia berasa dia pandai. Iyas pun terdiam. Rasulullah SAW bangun meninggalkan majlis itu. Nabi pun tinggal majlis itu. Tengok dia kelahi sama sendiri ni.
Mereka juga pulang ke Madinah dan gagal mengadakan perjanjian dengan Quraisy. Kedatangan mereka gagal, tak berjaya mengajak Quraisy tolong mereka. Setelah pulang ke Madinah, Iyas telah meninggal dunia. Iyas ni mati pula, mati dalam keadaan Islam. Ini mati dalam keadaan Islam. Dia bertahlil dan bertahmid, bertakbir dan bertasbih ketika menghadapi tanda-tanda kematian. Belum dia mati, dia bertakbir, bertasbih dan bertahmid. Ini menandakan dia beriman. Tidak syak bahawa dia telah mati dalam keadaan menjadi orang Islam. Sudah tentu dia mati dalam keadaan beriman. Ini Iyas daripada Madinah. Ini individu, orang persalanan, bukan kabilah lagi. Yang ketiga, Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar, beliau tinggal di pinggir Yathrib. Ini orang darat, bukan kat Madinah, darat Madinah, di pinggir Madinah. Berita kebangkitan Nabi SAW serta Islamnya Suaid bin Samit dan Iyas bin Mu'ad telah sampai kepadanya dan menjadi sebab kepadanya memeluk Islam. Cerita dua orang tadi, cerita dua orang yang masuk Islam, Suaid bin Samit dan Iyas bin Mu'ad, mati dalam keadaan masuk Islam. Siapa ke Abu Zar? Abu Zar, Al-Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Abu Zar radhiyallahu anhu pernah mencerita kepadaku. Abu Zar cerita ke dia. Abu Zar ni akhirnya masuk Islam lah. Abu Zar cerita ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni dia masih budak-budak lagi masa tu. Dia dilahirkan ketika Nabi dikepung di Mekah. Dikepung di Mekah. Dia masih menyusu masa tu lagi. Tapi dia masuk Islam akhirnya dan seorang sahabat yang muda. Jadi Abu Zar cerita ke dia. Abu Zar cerita ke Abdullah bin Abbas. Abu Zar cerita, aku berasal dari kabilah Ghifar, kata Abu Zar. Telah sampai kepadaku seorang lelaki di Mekah menyatakan dia ialah seorang Nabi. Aku dapat berita ada seorang di Mekah dia mengaku jadi Nabi. Aku pun menyuruh saudaraku pergi ke Mekah untuk mengesahkan berita itu. Aku pun suruh adik aku pergi ke Mekah untuk mengesahkan berita ni. Betul tak ni cerita ada Nabi-Nabi ni? Aku katakan kepadanya, pergilah kamu dan bercakap sendiri dengannya. Pergi ke Mekah, kita cakap dengan orang tu sendiri. Setelah dia pulang, aku bertanya, apakah yang kamu dapat di sana? Bila adik dia pulang, dia bertanya, apa cerita? Dia berkata padaku, demi Allah, aku dapati dia menyuruh kepada kebaikan dan menegah kejahatan. Dia suruh orang buat baik, tinggal benda jahat. Ini sekadar tu je. Aku berkata kepadanya, jika menyampaikan berita yang baik tidak memuaskan aku, kata Abu Zar ke adik dia. Berita membawa ni baik dah, tapi aku tak puas hati sekadar bawa cerita tu saja. Ceritanya dia bawa ajaran baik, tolak benda jahat, sekadar tu je, tak cerita panjang. Aku terus mengambil kendi-kendi dan tongkat untuk musafir ke Mekah, kata Abu Zar. Apabila sampai di sana, tiada orang yang aku kenal. Bila aku sampai Mekah, aku tak kenal orang, kata dia. Dan aku tidak suka bertanya pada orang. Aku pun tak suka tanya orang, nak berahsia, tapi tak kenal orang. Nak macam mana? Aku meminum air Zam-Zam, kata dia. Aku minum air Zam-Zam dan tinggal di masjid. Tiba-tiba Ali radhiyallahu anhu datang. Sayyidina Ali mari. Aku tak kenal dia. Yang orang ni akhirnya kenal Sayyidina Ali. Ali mari. Ia bertanya, kamu orang dagang kah? Cara ni tanya aku, mu ni orang luar kah? Aku menjawab, ya. Ali pun mempersilakan aku ke rumahnya. Sayyidina Ali jemput aku ke rumah dia. Dia tidak bertanya apa-apa, jemput rumah saja, tak tanya apa. Dan aku pun tidak memberitahu kepadanya tujuan kedatanganku. Aku pun tak cerita tujuan apa, makan minum air gitu je lah, kata Abu Zar. Sekadar tu. Pagi esoknya aku pergi semula ke masjid. Esok aku pergi ke masjid mula. Duduk congok di masjid. Aku tidak bertemu dengan
orang yang boleh memberitahu tentang beritanya. Tak temu orang juga. Tiba-tiba datang pula Ali pula mari. Dia bertanya, tidak bertemu lagi kah orang yang dicari? Mudah jumpa lagi orang mau cari tu. Sayyidina Ali tanya dia. Aku menjawab, tidak temu lagi, kata dia. Tak temu lagi. Tak wayak cari siapa dia. Sayyidina Ali pun tak tanya mau cari siapa dia. Duk pakat sembunyi rahsia ni. Pakat senyap. Tak wani nak cakap ni. Tak tahu ni. Marilah bersamaku. Sayyidina Ali kata, mari ikut akulah. Seterusnya dia bertanya, apakah urusanmu? Sayyidina Ali kata, tujuanmu mari ni urusan apa? Apakah sebab kamu datang ke negeri ni? Mu mari pasal apa? Aku berkata, kalau kamu berjanji tidak memberitahu kepada orang lain, nescaya aku beritahu padamu. Syaratnya mu jangan cerita ke orang. Kata Sayyidina Ali, ni pakak nak rahsia belakang ni. Badi nak rahsia, jangan cerita ke orang. Ali menjawab, aku tunaikan permintaan itu. Aku tunai permintaanmu tu. Tak cerita orang. Aku pun memberitahu kepadanya tujuan kedatanganku. Aku pun ceritalah tujuannya aku nak jumpa dengan Nabi. Nak temu sendiri dengan Nabi. Telah sampai kepadaku berita bahawa di Mekah ini ada seorang lelaki yang mengaku menjadi Nabi. Aku telah menghantar saudaraku untuk bercakap dengannya. Tetapi ia pulang membawa khabar yang tidak memuaskan. Maka aku pun datang sendiri untuk bertemu dengannya. Aku mari nak jumpa sendiri, tak puas hati hak adik aku beritahu. Ali menjawab, oh, kamu telah menemui tempat yang betul, kata Sayyidina Ali. Mu mari ni tujuan yang molek, tujuan yang betul. Kemudian Ali radhiyallahu anhu pun membawaku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bawa bertemu dengan Nabi, dengan Rasulullah. Aku berkata kepada baginda, beritahulah kepadaku berkenaan Islam. Dia minta Nabi apa dia Islam. Apabila Rasulullah SAW menerangkan kepadaku, aku pun terus memeluk Islam. Kata dia, aku masuk Islam. Rasulullah SAW pun bersabda kepada Abu Dzar. Nabi kata Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sembunyikanlah perkara ni. Jangan cerita korang. Masuk Islam ni. Nabi kata Abu Dzar, jangan cerita korang. Sembunyi perkara ni. Pulanglah ke negerimu. Balik ke Madinah. Apabila sampai berita lahirnya kekuatan, maka datanglah kepada kami. Bila kami dah kuat, mari. Nabi kata Abu Dzar, bila kita dah kuat betul-betul, mari jumpa aku. Nabi kata. Abu Dzar menjawab, demi Allah yang membangkit kamu dengan sebenarnya, aku akan laungkan perkara ini, kata dia. Berani nak tunjuk berani dia. Demi Allah, Rasulullah, saya nak cerita ke orang, saya masuk Islam. Setelah itu aku pun pergi ke masjid. Aku pergi masjid. Sedang orang-orang Quraisy berada di situ. Aku mengumumkan dengan berkata, aku terus pergi ke masjid. Aku pun beritahu ke orang ramai, ya ma'syara Quraisy, inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wahai kaum Quraisy, ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Demi mendengar kata-kataku, mereka pun beramai-ramai menyahut, marilah kita bangun bertindak terhadap orang ini yang telah menukar agamanya. Mereka pun bangun beramai-ramai memukulku sampai mahu membunuh aku. Mari pakai katuk aku, mereka kata dia. Habis katuk aku, macam nak bunuh, kata dia. Lalu Abbas buat saudara Nabi. Abbas hendak nanti, Abbas dah masuk Islam lagi masa itu. Abbas mari, yang berada di situ, memberi perlindungan kepadaku. Abbas beri perlindungan dan berkata kepada mereka, celaka kamu, adakah kamu sedar kamu mahu membunuh seorang dari kabilah Ghifar, di mana tempat tinggal mereka ialah jalan laluan kamu dan jalan perniagaan kamu? Sedar kamu kata sama dia, ini orang kabilah Ghifar, hak jalan mu ke Syam. Mu lalu ke kampung dia, jaga. Kalau mu lalu, pokok dia baham mu pula, kata Abbas kepada pokok Mekah ni. Lalu mereka pun meninggalkanku. Besok hari aku ulangi lagi apa yang telah aku lakukan. Esok lagi pula rakyat pula aku masuk Islam. Degil sangat besar ni. Dan mereka datang lagi untuk menggugurku.
Abah juga yang datang memberi perlindungan dan mengulangi kata-katanya kepada mereka. Kesan diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Ini cerita riwayat Imam Bukhari. Cerita Abu Zar. Yang keempat, Tufail bin Amr Ad-Dusi. Tufail bin Amr Ad-Dusi. Beliau ialah seorang penyair dan pemimpin kabilahnya yang berpengaruh di Yaman. Beliau datang ke Mekah pada tahun ke-11 selepas kenabian. Ketibaannya disambut oleh penduduk Mekah dengan hormat. Dia ni orang yang terkenal. Di mana Tufail bin Amr Ad-Dusi ni orang terkenal. Bila siapa dia Mekah, buat Mekah kenal dia, pakai sambut dia belaka. Mereka berkata kepadanya, engkau datang ke negeri kami, berwaspadalah terhadap seorang lelaki di kalangan kami. Dia menjadi masalah kepada kami. Dia telah memecah belahkan masyarakat kami dan mengganggu urusan kami. Kata-katanya seperti sihir, boleh memisahkan ayah dan anaknya, memecah belah sesama saudara mara, suami dengan isteri. Kami bimbang kalau dia dapat mempengaruhimu dan kaummu seperti yang berlaku pada kami. Jangan bercakap dengannya dan jangan mendengar cakap-cakap walaupun sedikit. Mu jaga-jaga, kata ke Yah ni. Sini ada seorang nama dia Muhammad. Dia ni bijak cakap, mempengaruhi orang ramai. Dengan sebab dia lah orang jadi belah, pecah belah ni. Tukang pecah belah orang ni kata ni. Macam learning lah juga. Bila bawa Islam pecah belah selalu. Pecah belah bukan belah pecah. Pecah belah. Pecah belah selalu. Merosakkan orang. Jaga-jaga. Ia ni orang cerdik. Tufail ni orang cerdik. Tufail radhiyallahu anhu menceritakan, demi Allah, mereka terus menerus memperingatkan aku dengan perkara itu, sehingga aku mengambil keputusan tidak mahu mendengar dan bercakap dengannya. Oleh kerana banyak doa kafir ni, jangan dengar Muhammad ni, aku macam terpengaruh, kata dia. Bukan aku menyediakan kapah. Oleh banyak dah lalu duduk bercakap ni, jangan pergi jumpa Muhammad. Aku ambil kapah sumbat telinga, kata dia. Banyak doa orang kafir ni bosan. Ambil kapah sumbat telinga, supaya cakap-cakapnya tidak sampai padaku. Apabila aku pergi ke masjid, tiba-tiba aku lihat ia bersembayang di sisi Kaabah. Aku tengok Nabi sembahyang dekat Kaabah. Aku berdiri berhampiran dengannya, aku duduk dekat dengar. Dia baca pun dia dalam sembahyang ni. Allah tidak mahu yang lain malaikat mendengar kepadaku sebahagian dari kata-katanya. Aku dengar dia baca dalam sembahyang. Aku mendengarnya dan aku dapati kata-kata yang baik. Aku pun berfikir sendiri, alangkah tidak baiknya demi Allah kalau aku tidak membuat pertimbangan sendiri. Bodoh aku kalau aku dengar cakap orang. Aku kena dengar sendiri daripada dia. Kata Tufail. Aku seorang penyair, aku boleh menilai baik dan buruk. Apakah yang menghalangku untuk mendengar dari lelaki ini apa yang diucap olehnya? Kalau baik aku menerimanya, kalau buruk aku menolaknya. Kata dia, apa salah dengar dia cakap dulu. Kalau baik ikut, kalau tak baik dosa ikut. Aku tidak berbuat apa-apa sehingga ia beredar pulang ke rumahnya. Aku lock sampai dia habis sembahyang, sehingga dia balik ke rumah. Aku pun mengikut dari belakang. Aku berikut dari belakang, nak tengok rumah dia kat mana. Sehingga dia masuk dalam rumahnya, aku pun masuk untuk menemuinya. Setelah aku tahu rumah dia, aku pun pergi minta masuk rumah dia. Lalu aku ceritakan kisah kedatanganku, bagaimana orang memberi amaran supaya aku jangan bertemunya, dan aku menyumbak kapah ke telinga aku. Aku cerita ke Nabi. Banyak doa ngemping, jangan jumpa dengan Rasulullah ni, sehingga saya sumbat telinga, sumbat kapah dalam telinga, tak boleh dengar. Nak dengar sendiri. Sesungguhnya aku mendengar sebahagian dari kata-katanya ketika bersembahyang di sisi Kaabah. Aku pun berkata lagi kepadanya, sila bentangkan kepadaku tentang ajaranmu. Dia menerangkan tentang Islam kepadaku dan membaca Al-Quran. Maka demi Allah, aku tidak pernah mendengar kata-kata yang lebih baik darinya, serta perkara yang lebih adil darinya
aku terus menganut Islam. Aku masuk Islam, kata dia. Dan mengikrarkan dua kalimah syahadah yang sebenar. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku seorang yang berpengaruh di kalangan kaumku. Aku akan pulang kepada mereka dan mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar ia mengurniakan kepada suatu tanda yang menjadi bukti kepada Islam. Dia minta Nabi doa. Saya ni orang berpengaruh di kampung saya. Saya nak minta Rasulullah balik, saya nak berdakwah. Nak ajak orang kampung saya masuk Islam. Tetapi minta Rasulullah tolong doa supaya Allah Ta'ala beri satu tanda pada diri saya ni. Orang boleh tengok. Nabi pun doa. Lalu Rasulullah SAW berdoa pun berdoa. Apabila hampir kepada kaumnya, bila sampai dekat kampung dia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan cahaya di lampu pada mukanya. Tu cahaya kat muka dia. Ini mukjizat doa Nabi. Tu cahaya kat muka dia macam lampu. Dia tengok. Lalu ia pun berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah tempat yang lain pada mukaku, kerana aku takut mereka menuduhku terkena sesuatu bencana. Ya Allah, mintalah alih cahaya di muka ni tempat lain. Takut kawan aku kata aku ni kena apa pula. Bimbang dia ni. Dia suruh Nabi doa. Nabi doa lah, berlaku benda ni. Lalu Allah memindahkan cahaya pada camtiku. Dia ada bawa camti, tokak kecil. Lalu cahaya tu pindah pada camti dia. Pertama-tama ia mengajak ayah dan isterinya kepada Islam. Mula-mula dia ajak ayah dan isteri masuk Islam. Berdua menerima Islam. Tetapi apabila dikemukakan kepada kaumnya, mereka melambat-lambat atau menangguh-nangguhkan kepadanya. Lalu ia berhijrah ke Madinah bersama-sama 60 orang dari kaumnya. Ketika itu Rasulullah SAW berada di Khaybar. Bila Nabi pergi ke Khaybar, Khaybar ni lepas berapa tahun Nabi berhijrah. Zaman dulu jauh perjalanan di antara Yaman dengan Mekah ni. Dia sapa di Nabi disapa di Madinah, Nabi duduk di Khaybar. Tufail telah berjihad dengan gigihnya dan syahid dalam peperangan Yamamah. Tufail ni sempat dengan Nabi dan mati dalam peperangan Yamamah, mati syahid. Tufail ni. Yang kelima, Dhiman Al-Azdi. Ini orang lain. Beliau berasal dari keluarga Azad, kabilah Shanu'ah yang tinggal di Yaman. Dhiman ni. Beliau tiba di Mekah, lalu mendengar orang-orang jahiliah di Mekah menuduh Nabi seorang yang terkena penyakit gila. Dia sampai di Mekah, dia dengar orang Mekah kata Nabi gila. Jaga tu orang gila tu. Orang gila. Dia Dhiman seorang dukun yang boleh mengubati penyakit seperti itu. Dia pula tak mau gila pula. Orang kata Nabi gila, dia tak mau gila. Tak mau, bukan tak mau gila, tak mau berobat orang gila. Berobat orang gila. Lalu dia berfikir, apa salahnya kalau aku menemuinya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dengan dasar aku. Kalau dia sakit gila semua, aku berobat dia, kata dia. Apa salahnya? Lalu dia pun menemui Rasulullah SAW dan berkata kepada baginda, adakah engkau terkena apa-apa dan aku boleh tolong menjampinya? Ditanya Nabi, mu ni ada penyakit ke? Aku boleh tolong jampi, kata Nabi. Nak tolong berobat ni. Dia tak mau. Rasulullah SAW menjawab. Lalu Nabi jawab, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Dan ada lagi ucapan panjang lepas tu. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan memohon pertolongan darinya. Maka sesiapa yang Allah memberi petunjuk kepadanya, maka tiada siapa pun yang boleh menyesatkannya. Dan sesiapa yang Allah mentakdirkan dia menjadi sesat, maka tiada siapa yang boleh memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Dan aku bersaksi bahawa sesungguhnya Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Selepas Nabi bersabda, Dhiman terus memotong ucapan baginda dengan berkata, sila ulangkan kalimah-kalimah itu.
kata dia. Cik ulama dia, aku nak dengar semula. Katakan Nabi. Aku nak dengar semula. Lalu Rasulullah SAW mengulanginya 3 kali. Nabi ulang 3 kali. Ucapan ni. Dia pun berkata, aku pernah mendengar kata-kata ahli nujum, ahli sihir dan penyair. Setelah aku mendengar kata-katamu, aku dapati bukan seperti kata-kata mereka. Sesungguhnya kata-katamu mencapai lautan kamus. Hulurlah tanganmu, kata dia. Hulur tanganmu. Aku mahu berbai'ah sebagai seorang Islam, kata dia. Tunggu bai'ah. Bukan saja masuk Islam, bai'ah. Bai'ah ni janji setia. Janji setia. Ini lebih. Dia pun kemudiannya berbai'ah, masuk Islam dan berbai'ah. Ini cerita Dimad bin Dimad al-Azdi. Wallahu alam.